warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kurnia serta limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita sekali lagi bertemu dalam rancangan secara langsung yang dipancarkan oleh webtv.my secara FB Live kita pada hari ini. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan memanfaatkan masa kita di bulan Ramadan ini dalam tempoh kita berada di rumah, ya, di bulan yang penuh keberkatan ini, untuk sama-sama kita berkongsi ilmu dan memberikan dapatkan maklumat daripada para asatizah kita di luar sana, yang mana mudah-mudahan, ya, dengan kita melakukan puasa di bulan Ramadan ini, insya-Allah kita bukan sahaja setakat melakukan ibadah-ibadah khusus yang kita lakukan sepanjang bulan ini, malah juga kita menjadikan ruang dan peluang kita di bulan Ramadan ini dengan menambahkan ilmu dan pengetahuan kita, insya-Allah, di bulan yang berkah ini, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat saya, rakan-rakan yang di luar sana, insya-Allah dalam tempoh 1 jam kita bersiaran secara langsung pada hari ini, insya-Allah kita akan membicarakan satu topik Ramadan, iaitu bertajuk meraih rahmat Ramadan. Ya, ini suatu perkara yang sangat besar maknanya dalam arti kita melakukan puasa dan juga menjalani ibadah di bulan Ramadan, insya-Allah. Dan bersama-sama kita, insya-Allah, di kesempatan ini untuk kita bicarakan persoalan meraih rahmat Ramadan ini ialah bersama saya, insya-Allah, yang bahagia Fadil Ustaz Ismail Cikgu. Apa khabar? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair, alhamdulillah, baik, sihat. Alhamdulillah. Kita dapat bersiaran secara langsung bersama Ustaz, ya, walaupun tak dapat berjumpa secara fizikal, tapi kita berbincang, bersembang dan juga berdiskusi kita dalam ruangan maya ini, insya-Allah. Dan saya percaya bahawa rakan-rakan di luar sana pun sedang menyaksikan persiaran kita ini, insya-Allah. Ya Ustaz. Jadi mudah-mudahan kita akan sama-sama bincang, dan alhamdulillah kita hari ini dah hari yang masuk hari yang ke-10, 11 gitu saya. Ya, 11 juga. Hari 11, insya-Allah kita pun dah hampir lebih 10 hari ini, maknanya dah biasalah, maknanya kita ni dah keadaan puasa pun alhamdulillah, keadaan cuaca pun baik walaupun kepanasan dan sebagainya, ya. Dan walaupun kita masih lagi dalam keadaan corona COVID-19 ni pun, ya, tapi alhamdulillah puasa kita masih dapat kita jalani dengan cara yang biasa seperti pada tahun-tahun yang lalu. Jadi Ustaz, permulaan perbincangan kita pada hari ini, saya macam Ustaz sebut, kita sembang-sembang, kita kongsi ilmu dengan para pendengar luar sana, insya-Allah. Tajuk kita tadi ialah meraih rahmat Ramadan. Salah satu daripada perkara yang kita nak capai ialah rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ini suatu perkara yang sangat-sangat kita harapkan, insya-Allah. Jadi mungkin sebagai permulaan ini, Ustaz, apakah yang kita maksudkan rahmat itu, ya? Kita ada rahmat, kalau maksudnya ramai satu namanya rahmat. Tapi rahmah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu mungkin dapat kita huraikan bertepatan dengan Ramadan yang kita sedang lalui ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, alhamdulillah, semua orang tahu Ramadan berrahmat, maghfirah dan segala kebaikan Ramadan. Oleh sebab itu, daripada bulan Rajab dan Sya'ban kita berdoakan Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Kita doa. Ramai yang berdoakan. Imam semayang pun dia akan doa itu supaya sampai Ramadan. Makna istimewa Ramadan ni. Daripada bulan Rajab dah doakan nak sampai ke Ramadan. Sya'ban nak sampai Ramadan. Dan alhamdulillah kita sampai Ramadan. Ramai juga sahabat tak sampai Ramadan. Allah ambil dia bulan Rajab. Allah ambil bulan Sya'ban. Kita Allah sampai ke bulan Ramadan, alhamdulillah. Tapi apa maknanya minta untuk Ramadan? Dan sampai Ramadan tak buat apa-apa. Kita tahu Ramadan hikmah. Ramadan itu maghfirah. Ramadan barakah. Ramadan berbagai. Minta sampai-sampai relax. Allah ruginya. Bila kita tahu Ramadan itu bulan rahmah, bulan maghfirah, kena kejarlah sebenarnya. Rahmah maksud satu pemberian Allah Ta'ala yang dikurniakan, dianugerah bagi umat Islam.
Allah sebutkan rahmati wa rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmatku luas seluas-luasnya. Rahmat meliputi manusia yang muslim dan non-muslim, pada binatang, pada tumbuh-tumbuhan, kepada segala-galanya mendapat rahmat Ta'ala. Berkait dengan kehadiran Muhammad SAW. Wa marsalna illa rahmatan alamin. Nabi lahir itu untuk rahmatan lil alamin. Alamin itu juga maknanya masya Allah. Yani senang Ta'ala. Maknanya manusianya, binatangnya, jamadatnya, segalanya mendapat rahmat daripada kelahiran Muhammad SAW. Dan akhir lebih lagi lebaran Ramadan yang berkat ini. Dan Allah yang firman bahawa qalila. Tidak rahmat Ta'ala. Keadaan rahmat Ta'ala, nescaya kita ikut syaitan belaka. Sedikit saja tidak ikut. Rahmat Allah Ta'ala jugalah kita di Islam. Kita beriman. Dan dua ni'mat besar ini. Alhamdulillah ala ni'matul iman wa Islam. Wa huma min azmi ni'am wa kafafna ni'mah. Dua ni'mat besar, nikmat Islam iman. Kaya raya, sihat bugar, berpangkat berjawatan, tidak apa artinya jika tidak Islam dan iman. Wa huma dua-dua ini ni'matul iman, azmi ni'am, sebesar-besar iman. Alhamdulillah. Allah berni'mat kepada semuanya. Rahmat semuanya. Tapi rahmat kekal abadi adalah rahmat dan barakah untuk Muslim di akhirat nanti. Itulah yang saya dapat memukadimahkan. Dan sekali lagi, yang disebut oleh kepada sahabatnya bernama dia berkata, Nabi Ibrahim berkata, satu keajaiban, satu kepelikan, satu yang istimewa orang mukmin ini. Semua urusan dia baik belaka. Istimewanya Islam ni. Tidak ada orang lain. Tidak ada pada lain pada Muslim. Muslim ni baik belaka saja. Dia dapat benda yang menyenangkan, kegembiraan, sebaik, bersyukur. Tapi kalau baik sebaliknya, dia sabar. Semuanya baik. Hanya pokok pangkalnya redha. Redha dan ni'mat paling utama. Redha makan tinggi makam sufi. Itu dia diberikan sesuatu yang Allah dia hendak, dia dapat, dia mohon, dia bersyukur. Tak bagi redha sebab dia hak Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah bagi kita gembira. Allah tak bagi gembira sebab kita hamba Allah. Allah bagi kerana Allah sayang kita. Allah tak bagi nak uji kita. Sebab mana kita sayang kepada Allah Ta'ala. Allahu a'lam. Jadi begitu besar saya dia punya makna luasnya rahmat Allah SWT ini. Bahkan kadang-kadang kalau kita lihat kita dianugerahkan Allah dengan kebaikan, rahmat Allah. Kesakitan pun juga rahmat Allah SWT. Mungkin ada kesilapan-kesilapan yang kita lakukan dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan betapa rahmat itu sangat-sangat besar lah yang mesti kita raih maknanya di bulan Ramadan ni. Jadi dalam kita nak meneruskan kehidupan seharian kita di bulan Ramadan khususnya puasa yang kita lalui ni, yang kita buat sepanjang hari, pagi, petang, siang, panggillah kita berbuka puasa. Kita semua sedia maklum lah, saya percaya bahawa rakan-rakan kita, para pendengar kita tahu bahawa apakah matlamat puasa ini. Ya, banyak pun dah disebut berpuluh-puluh tahun dah kata orang. Maknanya dah telinga ni dengar dia benda yang selalu dengar tiap-tiap tahun, takwa dan sebagainya. Jadi mungkin kita boleh ulangi baliklah sebagai peringatan kepada diri kita terutama sekali saja. Maknanya nak mencapai takwa tadi itu, rahmat Allah satu hal, tetapi Al-Quran yang saya baca tadi, mana la'allakum tattaqun tadi saya. Apakah syarat-syarat dapat takwa? Mungkin kita boleh luaskan lagi lah, terutama sekali dalam kita nak mencapai rahmat Allah SWT. Dapat rahmat ini mesti ada syarat-syaratnya juga Ustaz. Mungkin Ustaz boleh jawab soalan-soalan ini untuk dikongsi bersama. Silakan Ustaz. Okey, sebelum itu Ustaz sebut tentang musibah juga rahmat. Betul. Contohnya apa yang berlaku sekarang ni, corona ni sebenarnya, COVID-19 ini rahmat sebenarnya. Selama ini kita bila tak dapat jumpa kawan, hujan tak pergi jumpa. Bila sebut tak jumpa, sekarang dengan adanya online ini berjumpa. Malah lebih kerap pada biasa, Alhamdulillah. Saya sendiri, anak-anak murid, jangan jumpa. Jumpa setahun sekali alumni. Dengan adanya dengan ujian Allah Ta'ala ni, minggu 2 kali saya jumpa. Seminggu dah jumpa dalam maya. Alhamdulillah baik, rahmat Allah. Itu lagi, bahawa bagi orang yang berfikir, bila Allah uji dengan kesusahan, dia akan fikir kesalahan dia. Muhasabah salah sendiri.
Kenapa Allah jadikan begitu? Sebab dalam Islam tidak berlaku musibah. Kalau duri yang kena diri dia mesti sebab dosanya, kesalahannya. Dia masa balik, dia ingat balik dosanya, istighfar. Gugur dosanya. Itu nikmat. Itu rahmat kepada Allah Ta'ala. Okey, berkaitan dengan takwa ni memang alam tidak ada ibadah lain dalam rukun semayang disebut akhirnya la'alakum tattaqun. Bersolat disebut sebagai tanha anil fahsya munkar. Kalau zakat disebut sebagai tutahhiruhum tuzakkihim biha. Kalau haji disebut sebagai yasul manafi'. Melihatkan banyak manfaat. Hanya rukun Islam itu puasa sahaja diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Satu. Yang kedua, rukun-rukun lain dia dimulakan dengan ya allazina amanu. Rukun sembahyang, haji dan juga zakat tak sebut dengan ya allazina amanu. Wa'mur ahlaka bis-shalah, wa aqimus shalah. Terus direct. Wadimul hajj alhamdulillah. Wadimul hajj wa alhamdulillah. Nah, itulah. Tapi puasa Allah sebut wahai orang beriman, ya allazina amanu kutiba alaikumul shiyam. Mana lembut. Cara pujuk rayu, wahai beriman. Kamu difardukan semayang. Tak cukup. Kama kutiba. Dulu pernah peluh juga. Malah tak berat pun. Daripada zaman dulu dah difardukan puasa ini. Jadi kamu tak berat apa-apa. Sebutan wahai beriman. Masya Allah. Allah macam melambai kita. Dan cukup bahasa yang sangat lunak. Wahai beriman. Kamu difardukan puasa. Seperti yang dulu juga. Matlamatnya. La'alakum tattaqun. Takwa ni makam tinggi. Semua manusia sama. Allah muliakan. Walaqad karramna bani Adam. Walaqad karramna bani Adam. Semua bani Adam Allah muliakan. Tetapi yang mulianya adalah akramakum indallah. Atqakum. Yang paling mulia ialah bertakwa. Bukan yang lain. Yang sihat, yang kaya, yang berpangkat. Semua mulia. Manusia itu mulia. Islam itu mulia. Mukmin mulia. Tetapi akramakum indallah atqakum. Akram yang paling mulia. Bukan karim. Akramakum indallah atqakum. Disebut Ramadan Karim, Allah akram. Nah, dia akramakum. Yang paling mulia Allah ialah orang bertakwa. Cuma nak sampai sana jauh. Nak sampai itulah banyak halangannya. Yang pertama-tama tentunya kerana beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah cipta manusia ni liya'budun. Azariyat. Allah cipta kita semua ni, surah Injil ni, matlamatnya ialah liya'budun menyembah Allah Ta'ala. Untuk jadi hamba Allah, yang apa yang dia buat, perbuatannya, perkataannya, asalnya jadi ibadah ya dengan dua syarat. Yang pertama, ikhlasun niyah. Yang kedua, ittiba' syariah atau isma sunnah. Dua perkara ni. Kalau dia buat sebaik mana amalan, tapi ikhlas niat tak ikhlas, maka mardud ditolak. Seikhlas mana niat dia, tak ikut syariat, ditolak. Dan dua syarat utama ini adalah dipegang betul, itu ikhlasun niyah dan ittiba' syariah. Yang keduanya pula, dah ikut syariat, solat, puasa, zakat, haji, jihad, berbagai lagi, dan niat betul, setiap rukun itu, setiap amal itu ikut syaratnya pula. Dan rukunnya pula. Contoh, solat. Dia buat solat, semayanglah, tapi tak ikut syarat rukunnya. Tak kira batalnya. Dia tak terima. Dia semayang. Dia menganjurkan haji. Bukan sekali. Berkali-kali. Tapi tak ikut syaratnya pula. Di antara syirik utama saja ialah wala rafasa, wala fusuqa, wala jidal fil hajj. Kesannya, dia balik pada haji, insan yang sangat mulia. Dia tidak rafasa. Rafasa dalam solat haji. Tapi di luar sebelum haji, dengan adab juga. Tidak fasa fusuk dan jidal. Maka janjinya ialah orang yang jangan haji dengan syarat itu, dia itu adalah al-haji mabrur, lalu jannah, syurga Allah Ta'ala. Sama dengan ibadah semayang. Di semayang itu ikut syaratnya. Itu rukun syarat yang semana. Zat dan batinnya. Okey, cukup rukun syaratnya. Dari segi fake-nya. Tapi hati tidak betul. Hanya tidak dalam sufi tidak ada. Ngadap kiblat, mata, kepala dan dadanya, hati ke mana-mana. Tak terima Allah Ta'ala. Maka solat ni kena ikut syariat dan rukun juga. Sama juga soal ibadah lain. Maka sebab itu yang khusus buat puasa.
puasa satunya ibadah yang ditahan makan minum. Agak lama, 12 jam. Atau lebih dari itu lagi setengah negeri, setengah negara. Atau kurang sedikit. Lama. Kalau sembahyang ini dalam sembahyang tak makan sekejap saja. Menjalankan haji pun tak makan sekejap saja. Juga yang lain. Tapi kalau puasa 1 hari, setengah negara panjang siangnya. Sekarang pendek tapi kita sedang Masya Allah baik. Dan tidak cukup dengan tak makan, tak minum. Tetapi ingat, perkataan kita, perbuatan kita, kelakuan kita, gelagat kita, sah saya dijaga. Kalau tak makan, tak minum sama dengan binatang saja. Malah katakan untuk ular sawal lagi tak makan. Makan kami sekor dan 4-5 hari tak makan. Tapi tidak. Kita tak makan dan tak minum. Tak makan jaga hati juga. Kalau tidak. Anak sekarang ni. Kan cukup mudah buat jahat. Buat maksiat. Dulu nak jumpa kawan, nak mengumpat. Nak membawa usah. Sekarang tak payah. Dengan WhatsApp. Dengan Facebook. Dengan macam-macam. Mengumpat dulu seorang-seorang. Sekarang petik berjuta orang dapat dengar. Alhamdulillah. Semua itu merosakkan pahala. Dia puasa terima, tapi tak dapat pahala. Kerja tak buang, tapi tak dapat gaji. Masya Allah. Bukan itu tanya. Tanya Allah redha. Redha itu paling utamanya. Sebab hadis. Berbasaimin. Lais min saim illa atas. Berapa ramai yang berpuasa. Lais min saim illa ju' atas. Tidak ada pahala puasanya. Melainkan al-ju' wal atas. Lapang dahaga. Itu orang qiyam. Tidak pahala qiyamnya. Melainkan penat dan letih saja jaga malam. Sebab tak betul tata dalamannya. Benaran dulu lain betul. Semayang, rokok, sujudnya betul, tamadinahnya elok. Belum tentu hatinya tulus. Sekarang belum baca Quran. Belum dengan grup berbagai-bagai. Grup maya berbagai-bagai. Kita lah kami 3 kali khatam, 4 kali khatam, 5 kali. Tujuannya? Tujuan untuk menggalakkan Masya Allah. Jangan berbangga, habis puasa. Baca Qurannya pun puasa. Akan berkali khatam. Maka semua yang berkaitan dengan Allah terima tak terima amal kita. Allah terima bukan hanya zahirnya, tapi dalamannya. Malah dalaman lebih utama daripada zahirnya. Contohlah, kalau dia tak boleh semayang kerana dipaksa, didera atau disekat, hatinya pada Allah Ta'ala tetap dia tak berdosa. Sekarang kita pergi sembahyang Jumaat, berapa kali? 7 kali, 8 kali. Dosa tak berdosa? Sebab tak dapat pergi. Kita terhalang kerana bukan wabak, kerana musibah dan sebagainya, tak berdosa. Tapi hatinya terikat tak? Kalau diberi Allah selamat tak sembahyang, tak pergi masjid. Itu rasa walau diluluskan tak pergi sembahyang Jumaat, diluluskan oleh pemerintah dan sebab-sebab mudarat, tapi hatinya gembira. Senang tak pergi sembahyang Jumaat. Itu tak ada apa. Tapi dia bercita nak pergi juga. Ya Allah, bagaimanalah aku nak sembahyang Jumaat juga. Permudahkanlah aku ya Allah. Selesaikan masalah ya Allah. Jauhkan bau-bau anda. Itu walau tak pergi tetap berpahala insya-Allah taala. Allah dengan usaha yang baik, niat yang baik, cara yang baik sampai matlamat takwa insya-Allah taala. Allah. Jadi alhamdulillah banyak saya memang itu sikit saja yang Ustaz sentuh tu, benda-benda yang berkaitan tentang apa ni cara-cara ataupun syarat-syarat mendapat takwa. Maknanya perlu amal itu mesti digandingkan dengan perbuatan itu dengan cara syarat-syaratnya dan sebagainya, bukan setakat solat, tapi kita kena penuhi syarat-syaratnya supaya amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pindah pada soalan seterusnya Ustaz ya. Soalan biasa-biasa ni untuk pengetahuan kita dan kita nak melihat apakah kepentingannya ya, dalam kita melakukan ibadah. Ini kita dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Salah satu perkara yang biasa dalam bulan Ramadan ni saya, memang manusia ini bulan puasa ni memang bulan cukup pemurah lah Ustaz. Masya Allah hebat. Ya, di hari inilah orang-orang memang berlumba-lumba nak bersedekah, berlumba lah kita nak membayar zakat dan sebagainya. Ya. Alhamdulillah itu satu benda yang baik ya untuk maknanya mendidik jiwa kita supaya sentiasa bantu orang lain dan sebagainya. Jadi dari segi pandangan Ustaz sendiri lah melihat kita lihat ramai orang sekarang banyak menyumbang. Objektifnya kita lihat rahmat Allah SWT ini dapat diperolehi melalui caranya kita bersedekah. Sedekah ni sebahagian daripada ibadah yang sangat-sangat dituntut dalam bulan Ramadan. Jadi macam saya sebutkan tadi, orang berlumba-lumba hari ini kalau nak menyumbang macam-macam bantuan, sumbangan,
kita dapat tambahan dalam keadaan sekarang ini. Kalau kita lihat COVID-19 ni ramai orang yang tak bekerja, pendapatan tak ada dan sebagainya. Jadi ramai orang menyumbang. Jadi alhamdulillah benda itu sangat baiklah. Jadi mungkin kita boleh lihat aspek-aspek berkaitan tentang ibadah bersedekah ini sebagai satu sumber untuk atau satu jalan untuk kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Ya, zaman-zaman dulu, zaman orang kaya, orang Arab kaya-kaya dulu ramailah minta derma berRamadan. Bang Arab sangat pemarah. Memang hadis pun Nabi sangat murah bulan Ramadan. Lain pemarah juga, di Ramadan lagi pemarah. Maka orang Arab belum bersedekah musim itu. NGO dunia ni ya, sama dengan miskin seperti Indonesia, Filipina, Malaysia satu cukup banyaklah dapat duit. Sekarang belum tahu juga. Okey. Satu yang keduanya, dulu ni memang orang cinta akhirat. Dapat duit buat akhirat. Sekarang ni walau banyak duit, pergi dunia banyak. Walau orang Arab, orang alim pun banyak. Hubban jaman bahasa ni. Sangat cinta pada dunia sangat. Ya benarlah sama salam yang akhir zaman manusia ni hubbud dunia wa qaratul maut. Cinta dunia berlebih-lebihan, takut mati. Takut sangat mati. Yalah kita tak, bukan takut mati sebenarnya. Takut tak buat amal, tak amal. Faham bukan besar buat mati. Maka jangan bimbang, jangan fikir soal nak mati bila. Itu kerja Allah Ta'ala. Yang ambil Allah Ta'ala. Yang fikir nak mati di mana, itu kerja Allah Ta'ala juga. Apa nak mati di Mekah, tak dapat. Itu kerja Allah Ta'ala. Nak mati bila dari Allah Ta'ala. Kita disuruh wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu aja. Jaga jangan sampai mati di luar Islam. Itu pesan kita dalam penulisannya. Ya. Saya satu pagi ditelefon sama kawan, sama perempuan, syarah. Apa dia Ustaz, alhamdulillah kita dah buat laga di Aceh. Kita buat laga di Algeria. Hai, bila aku buat laga ni? Derma ni. Tak, bukan. Silap orang ni. Bukan. Saya tak nak bagi derma untuk buat dengar di mana-mana. Cuma saya mencadangkan, menggalakkan ada. Saya tak pernah bagi. Tidak. Kita share. Kita buat laga di Aceh, buat tempat di Algeria. Betul cara cek betul nama, silap kot. Tak. Itu apa kisahnya? Dia berceritalah. Begini. Pada satu hari saya dengar Ustaz ceramah. Ceramah tajuk tentang infak. Ustaz baca hadis. Kisah malaikat tu, dua malaikat yang menjaga manusia ni pagi petang. Pagi malaikat mendoakan kebaikan seorang yang bersedekah. Pagi lagi dia bersedekah dah RM1 atau panggil lah. Maka mereka benar Allah ma'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, bila yang derma ni sedekah ni keberuntungan. Banding laba ataupun buatlah rezeki. Dia tunggu-tunggunya seorang hamba Allah pagi dan petang tak sedekah. Dia doa bila Allah ma'ti munfiqan talafa. Yang lebih kedekut ni kerugian. Bermula hari itu saya berderma pagi. Alhamdulillah saya dapat rezeki berlimpah ruah sekarang ni. Dan sekarang dia buka satu macam projek sedekah subuh itulah. Banyaklah dia bagi infak berbagai tempat kerana bermula dengan infak subuh. Dan kalau di kampung sana Cina, dah mati dah. Nak kedai. Siapa pergi kedai dia pagi, ni Cina ni, Cina Buddha bukan Islam. Siapa pergi kedai dia pagi, dia berlebih. Dia kata berkat. Zaman saya sekolah tu, Oti Mary, Oti keping tu, Oti manyak lah, Oti 4 segi tu. 5 keping dan masin. Jadi kalau kita pergi beli 5 keping kat dalam masin, dia beri 6 keping. Dia kata berkat. Cina yang bukan Islam ini percaya bagi sedekah pagi itu berkat. Dia duduk jadi sedekah lah, maknanya berian kita pada orang itu, terutama yang berhajat. Yang berhajat. Dia dua beza tu. Bagi orang butang dengan orang minta sedekah, mana? Yang minta sedekah ni mungkin dia sihat, dia hobi minta sedekah. Mungkin dia tambah duit minta sedekah, tapi yang berhutang, yang turun dia lah, bukan butang mewah. Butang tu, dia utama. Dia kepada dia. Jadi, yang pertama sebabkan bahawa memang tidak nafikan lagi, infak itu satu tuntutan. Malah Allah gambarkan seorang nak mati, dekat nak mati, sedangkan dia memiliki harta yang banyak, dia kata apa? Lawal akhratin ila ajran qarib. As-sadaqah wa kum salihin. Lawal akhratin ya Allah, kalau tak akhirkan sikit umurku ini. Panjangkan sikit umurku ini. As-sadaqah. Aku nak bersedekah. Jadi orang yang soleh, tu je hebatnya manusia ini. Kata. Dia pentang ta'ala juga soal harta dulu. Infiru khifafan wasiqalan wajahidu bi amwalikum amsikum. Amwal dulu. Infiru khifafan wasiqalan. Bangunlah.
Siqifah menjaga berat ringan. Berjihad pada yang pertama amwal dulu baru anfusikum. Sangatlah pada amwal ini. Tapi sebalik pasal tadi. Niat kena betul. Ini ikhlas. Bolehkah tunjuk orang? Derma tunjuk dalam gambar kita derma. Boleh tak? Sedekah terang-terangan dan sedekah sir sama dengan baca Quran. Baca terang-terangan tujuan untuk menggalakkan orang baca, memimpin orang baca, masya-Allah baik. Baca perlahan kerana takut menjaga hati, takut ditakabur, baik alhamdulillah. Sedekah juga. Sedekah untuk terang-terangan tujuan nak menggalakkan orang lain. Kalau orang kaya di kampung, di taman ni tak bersedekah. Kita tak kaya bersedekah. Dia tak ada mana pun, tapi bersedekah. Maknanya itu terbaik. Bersedekah terang-terangan tujuan untuk menggalakkan orang lain. Itu terbaik. Keserah hatilah pada hati kita juga. Kalau terang-terangan untuk beriak, maka tak dapat apa-apa. Tak dapat. Malah berdosa. Berdosa pula jika riak itu. Bukan dosa-dosa kecil, tapi riak ni hampir bersyirik. Maka sebab itu, bersedekah, dua-dua boleh. Sir atau alaniah. Tapi syarat hati kita. Zaman dulu, seketika dulu, kita sebut orang Cina masuk Islam, minta sedekah. Dulu. Islam banyak orang minta lah permit minta sedekah. India juga itu. Kita mengata-ngata lah. Masuk Islam tak sedekah. Sekarang, orang Cina bersedekah marah pula. Ini masalah. Dia kaya sedekah. Apa yang kena pada kita? Dah tak sedekah, marah pula. Jadi maknanya kita. Yang minta kita bagi. Jangan menghadir. Jangan menghadir untuk sedekah. Mungkin Allah nak uji kita. Dan banyak kes berlaku di Mekah. Kalau masa sendiri tak sebutlah kes sebenarnya. Sebut aja minta sedekah, minta pakcik 10 riyal. Mana ada duit? InsyaAllah habis duit. Di Malaysia pernah berlaku juga, berlambat sikit. Maknanya, kalau orang minta, bagilah. Cuma banyak sikit, serahlah. Sebab gini, di Malaysia banyak kes orang minta nipu. Cik, saya nak balik Kelantan, nak minta duit tambah RM4, RM50. Rupanya, kita RM50, orang RM50, 100 orang lagi banyak RM1. Jadi gini, kalau kes macam tu, nak mana balik Kelantan, okey, jom ke Putera dengan pakcik. Pergi ke Syambas, pakcik belikan. Dia tak nak dia. Sebab dia bukan nak itu pun. Itu nak kena hati-hati zaman nifak ni. Dan orang banyak penipuan ni kena tipu. Banyak. Benar baru pada berlaku. Ustaz kita diminta sedekah, anjak RM60 nak Kelantan. Betul kisah benar. Okey dia bagi. Dia minta orang lain pula, maaf saya tak dapat duit. Jom naik kereta saya pergi bank. Pergi jumpa bank, pergi yang orang pertama minta sedekah tadi. Itu dah cabut dari dia. Ini hati-hatilah. Tapi ingat, jangan menghadik. Dia minta RM10, bagi dah RM1. Jangan tak bagi langsung. Kecuali tak mampu bagi. Jangan menipu. Ini Allah nak uji kita kadang boleh berlaku. Allah nak uji kita dengan pemberian Allah. Allah pinjam duit kita RM1. Kalau nak minta RM1 tak bagi, Allah uji kita nanti. Maka bagilah. Pengalaman saya, pegangan saya lah. Kalau minta, kena beri jika kita mampu. Tak mampu kata sebaik-baiknya, ya minta maaf, saya tidak ada duit. Saya beri RM1 saja. Misal contohlah. Jadi jangan tak bagi. Soalan, kalau minta, jangan tak bagi. Fala tanhar, jangan bagi semampunya lah. Tengok dah lah. Kalau minta, saya pernah berlaku zaman revolusi Iran dulu, seorang bawa nak beli Iran. Nak beli Iran. Bukan dekat. Jadi dia jumpa kita di masjid, balik Iran. Kita apa? Saya beritahu orang masjid, tuan-tuan, Jumaat ni kita kutip duit Jumaat untuk tambang kawan kita balik Iran. Jadi betul, dapat duit banyak tu kita beli tiket sebalik. Ustaz, beres. Kalau minta dia biarlah kita beri duit tambah, dia minta oleh lain pula. Banyak masjid dapatnya. Jadi zaman ini jaga-jaga juga. Bersangka baik dan waspada. Bersangka baik husnuzan dan hazard. Jadi pegangan ni kena infak. Infak itu dalam mesti banyak. Orang sikit. Allah suka sangat orang infak ini atau amal dengan aduham, inqallah, berterusan sikit. Di masjid kampung saya ni, pengalaman ni, alhamdulillah sampai ramai macam-macam. Tiap bagi mereka halal tong derma itu masuk RM1. Tiap bisa nampak ramai yang begitu. Alhamdulillah. Saya RM1. Ada orang setahun sekali RM50. Ayah dia tak bayar, tak pergi dah. Dengan sebab pergi masjid itu, dia banyak perkara. Dia dapat infak harta RM1 satu hari, dia dapat doa malaikat, dapat jumpa kawan, dapat solat jamaah, dapat pahala berbagai-bagai. Maka sebab itu sekaligus pergilah masjid untuk solat jamaah. Pergi masjid untuk nafkah, infak, fisabilillah. Masjid kenal orang miskin orang kaya. Sebab tak ramai orang kaya miskin sebenarnya. Sebab bila kita kaya, kita rasa semua orang kaya. Bila senang, kita rasa orang senang. Kita sihat, kita rasa orang semua. Tidak.
Ramai lagi orang sakit. Ramai orang miskin. Nak tahu miskin sakit, pergi hospital. Nak tahu miskin, carilah orang miskin di kampung. Jadi tempat-tempat tentu. Hatta masjid, miskin kampung kadang-kadang lebih ringan miskin bandar. Miskin kampung kadang rumah dia sendiri, tak ada makanan. Tapi miskin bandar rumah sewa. Kena halal pula. Lagi berat. Dulu saya pernah katakan ada miskin betul. Miskin tak apa tapi boleh kuat ubi kayu. Boleh cari ulaman. Rumah sendiri walaupun rumah buruk saja. Tapi sekarang ni lagi berat. Anak 4-5 orang sekolah. Memang betul. Kena prihatin. Ini soal saya sebut kali-kali juga di masjid, surau. Jalan kawasan masjid mesti prihatin soal kecinan. Contoh sekarang ni, jangan bagi kata orang panggil, entahlah. Masjid kan dapat. Tapi di kampung ada yang tak dapat. Atau dapat, tak patut pun. Maka masjid, surau mesti berperanan. Sebab ada masjid yang duitnya beribu, puluh ribu, atau 1,000, berjuta ada. Orang kena habiskan duit itu. InsyaAllah ganti yang lain. Sebab ada berbangga simpan duit banyak. Duit banyak apa? Orang bagi ke masjid untuk derma, untuk infak. Tapi dia pasti simpan. Untuk apa? Jadi, dermakanlah. Allah ganti, tambahkan lagi insyaAllah. Masjid ke, pertubuhan juga begitu. Pertubuhan juga begitu. Saya ingat zaman sekolah dulu. PIBG, kita kutip duit RM5 satu keluarga. Apa nak buat? Buat hari sukan. Okey, Alhamdulillah. Ada PIBG yang simpan duit sampai akhir tahun. Kenapa? Ada sekolah 5 juta. Kita simpan juta. Yang juta tu bukan duit dia kutip derma. Duit korporat bagi. Politik bagi. Tapi makcik bagi ini, bagi RM5 satu keluarga ini, untuk anak-anak dia. Gunakan duit itu untuk motivasi ke, untuk tuition kelas ke, apa sebagainya. Jangan simpan. Kalau simpan, Allah sekat rezeki nanti. Termasuk orang kaya yang individu. Jangan sampai nak mati, tak balik dah. Dah mati pula. Rabbana absarna sami'na farji'na namasana makinun. Tak boleh jugalah. Akhirnya ya latini kuntu turaba, ya Allah, dia tanah dia baik. Itulah. Saya mendengar juga semampu ikhtiarkan untuk infak walaupun sedikit, semampu kita. Ikhlas. Allah Alam. Jadi Alhamdulillah, besar sangat saya. Memang menarik kalau kita nak bincang-bincang tentang sedekah ni. Masya Allah, hebat. Kalau kita fahami dia punya fadilatnya, kekuatannya, dan kalau orang yang betul-betul merasai keberkatan bersedekah ni, Masya Allah. Kita memang takkan lari daripada melaksanakan walaupun dengan keadaan yang sedikit rasanya. Dan akhir yang bukan akhir lah, kedua akhir lah soalan ni berusaha mungkin. Dari segi kita berpuasa, ini untuk maknanya kita insaf diri kita lah, termasuk saya dan rakan-rakan yang mendengar lah. Kita puasa ni kadang-kadang yalah, orang puasa, kita puasa. Orang tak makan, kita tak makan. Jadi mungkin kerana disebabkan oleh tidak memahami objektif puasa itu sendiri. Jadi maka kita puasa. Jadi bila hari tahun ini tak ada bazar Ramadan, okey, Alhamdulillah. Tak ada itu dah tadi, maka akan tersekatlah sikit kebebasan berpuasa. Jadi mungkin dari segi aspek memahami objektif puasa, maqasid puasa ni Ustaz, mungkin salah satu daripada perkara yang mungkin Allah Ta'ala nak ajarkan kepada kita supaya ibadah yang kita buat ni bila benar-benar kita faham, kita benar-benar memahaminya dan memberi kesan kepada diri kita. Mungkin Ustaz boleh komen perkara ini. Ya, Alhamdulillah. Puasa ni antara ibadat ni ramai orang buat berbanding dengan semayang. Mungkin sebab ramai buka puasa kot. Kenapa puasa? Kena orang puasa semua puasa lah. Kena puasa sebab tak boleh buka puasa. Kena puasa orang jemput berbuka puasa. Bagus juga. Saya sebut perkara lain sikit luar sikit lah. Ustaz Ahmad Yusof, almarhum Ustaz Ahmad Yusof, pengasas Derang. Derang. Dia kata, ada orang tak puasa kita kampung kita ni. Kena ajak dia puasa. Macam mana ajak? Jom, tak esok buka puasa rumahku. Itu dia bahasa dia lah. Ni sudah puasa dia marah. Ajak buka puasa. Jadi elok lah. Berbuka puasa tu satu didikan juga, tu tarbiyah juga untuk berpuasa. Jadi elok buat buka puasa zaman dulu. Sekarang tak ada lah sebab kita online belaga. Tak buat lagi lah. Maknanya berbuka puasa satu motivasi untuk orang berpuasa. Masya Allah. Dulu tak boleh buat lagi dah. Itu. Cari jalan lain untuk menggalakkan berpuasa juga. Dengan hantar WhatsApp ke apa, minta tentang kelebihan puasa atau berbagai-bagai dah. Itu dah tidak lah. Kita orang tua umur 60 lebih macam saya ni, Nabi kata Amr bin Baid Siti Wasab'in.
Umur umat aku ni antara 60 ke 70. Jadi umur 70 ni bersedia sajalah. Bila-bila saja Allah ambil lah. Untuk meninggal. Dia meninggal umur apa? 60 padahal. Itulah. Maaf Allah alam. Ni bukan soal, ni kerja Allah Ta'ala. Nak cerita gitu. Dia meninggal umur 30, Allah muda lagi. Bukan soal mati hidup. Cerita bahawa kematian sendiri Nabi sebut amaruk mati baik situ sab'in. Umur umatku di antara 60 70. Jadi sama juga berhati-hatilah yang tua, yang mana puluh tua ni bahawa waktu ni terlalu dekat sangat. Bila-bila ini tak boleh ambil. Ya muda Allah panggil juga, tapi yang tua lebih dekat. Maka sebab itu ada satu hadis kursi Allah kata, Allah firman, aku malu nak menghukum orang yang beruban buat maksiat. Masa tengah tag dia, aku malu untuk menghukum orang yang beruban bermaksiat. Saya lah uban kata ni, janggut uban semua lah. Tapi sayangnya si beruban tak malu kat aku buat maksiat. Allahu Akbar. Saya tak baca hadis ni sebab selama uban. Dah uban saya baca. Nanti orang kata orang dah uban saya baca lah. Aku malu nak menghukum umatku, hamba-hamba aku yang beruban boleh maksiat lagi. Boleh buat maksiat lagi, tempat berjoget, melonggit. Tak melonggit, dalam kampung lah. Di tempat maksiat lain lah. Tapi kenapa si uban tak malu kat aku? Jadi mana dia umur ni kena maksimalkan lah. Kalau semayang itu semayang lama, dah kita semayang lah. Semua kita semayang, tapi memperelok semayang itu. Kita umur 97 tahun, 10 tahun. Janganlah umur 70, 97 tahun juga. Baca Fatihah sejak umur sekolah rendah lagi. Sampai saya baca Fatihah. Takkan Fatihah sekolah rendah dulu. Nanti tahsin, perelokkan bacaan itu. Kata Imam Syafi'i, ilmu lagi dia belajar lagi boleh rasa tak pandai. Lagi belajar lagi tak pandai. Untuk guru baca mengajar tafsir, 1 minggu, bismillah aja. Bismillah aja, belum Fatihah lagi. Dia ambil banyak Arabnya, daripada nahunya, daripada sarafnya, daripada tajwidnya, daripada maknya, tafsirnya, khilafnya. Oh bismillahirrahmanirrahim. Dulu. Sekarang kita mendatar sajalah. Maknanya lagi belajar, lagi tetap mandai. Maka sebab itu juga kita disuruh tengok orang alim. Orang warak. Orang zuhud. Bukan orang biasa-biasa, tapi tengok orang alim ni. Alim apa? Alim yang amil. Alim yang faqih. Alim yang warak. Alim yang zuhud. Alim ramai, banyak orang alim. Alim ini orang berilmu, malu ilmu. Tapi orang alim, semua ulama itu mereka yang berilmu, beramal dengan ilmunya. Kalau saya soal yang tambah, kata dalam mazhab sebut, kita sebut 4 ciri. Orang alim itu orang yang belajar dengan guru yang ada guru, yang berguru. Atau kita bahasa sekarang mungkin bersanad lah. Ada gurunya lah. Bukan pencik Google. Google dia ambil, tapi bukan guru. Apa tambahan sebenarnya. Yang kedua, dia beramal betul ilmunya itu, dia pelajarinya. Man amila bima alima, kita kan? Dan beramal dengan apa ilmu, Allah tambah ilmu yang dia pelajari. Yang ketiganya menyampaikan ilmu. Tak layak sama Muslim, tak alim. Beralim masyarakat, duduk di rumah sendiri, tak buat apa-apa. Tak menyampaikan ilmu, beribadah seseorang. Tidak, dia tabligh menyampaikan ilmu. Dakwah ilmu. Yang keempat, bersabar semasa belajar ilmu. Bersabar semasa melaksanakan beramal dengan ilmu. Bersabar semasa menyampaikan ilmu. Sekarang Alhamdulillah. Ada orang mengajar waktu subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah macam-macam. Dia stop dengan corona, berhenti terus. Tak boleh. Kena ikhtiarkan Alhamdulillah. Kita ikhtiarkan guna online. Kita gunakan apa sahaja. Sampaikan beliau ani wa'laya. Sampaikan. Semaksimalnya, sebaik-baiknya. Nabi Nuh menyampaikan ilmu. Lailan wa nahara. Maknanya siang malam. Maksudnya tak berhenti. Sir wa jahra. Sir dan jahra berbagai strategi. Itu sampaikan ilmu itu. Itu orang-orang. Ini orang alim ini. Nak tahu orang beribadah, kena orang alim. Itulah. Bukan alim biasa. Tandanya mana dia? Tanda nampak wajah cukup untuk merasa kita kurang ibadah. Nampak wajah cukup merasa kita beribadah. Itu orang alimnya sebenarnya. Kau nampak ni macam kartun je, tak boleh lah. Nampak jam lawak. Nampak dia. Nampak bau pun nampak Allah aku kurang ibadah. Nampak dia Allah aku nak beribadah. Sekarang jangan jumpa. Tapi kau nampak tutup guru misalnya dulu zaman dulu nampak. Kita nampak dia, nampaknya kita, dia tahu tak kita main lambat. Seolah kita nampak, aku main lambat dia tahu kan. Soal gitu. Itu benar dia tanda-tanda. Jadi untuk aktif tawar kena tengok orang baik. Orang baik amalan, beramal. Kan boleh buat. Video ada. Orang tengok Syekh Qadawi dia kata boleh. Sama kalau orang biasa dengan rapat dengan dia, Dr. Anwar Ibrahim dia kontak terus dia cakap dia misalnya. Dah pasal yang lain.
Tengok dia bercakap, tengok wajah dia bertambah iman, bertambah kuat, bertambah yakin. Masya Allah. Dan gitulah contohnya. Lain-lain kalau di Malaysia carilah. Kalau di Kedah macam Pak Min, Wallahualam. Kalau di Selangor saya siapa-siapa yang lain. Yang bernampak dia, kita rasa kita kurang ibadah. Nak beribadah macam dia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berkait sangat makan minum. Berkait sangat-sangat dengan makan minum. Kenapa? Kullahmin namata min haramin fannar aula bih. Mana-mana darah daging yang tumbuh terjadi benda haram, neraka selainnya. Makna dia amal kita apa jadi? Sujud, rokok, apa saja tak ada terima sebab terima apa masuk neraka. Asasnya makan minum. Jaga makan minum. Sebab itu kalau kita baca dalam kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata bilang tanya dia kenapa doa menerima. Dia kata saya ingat aku perut aku tidak pernah diisi dengan benda syubhat. Apa ni haram. Ni sekarang kita banyak benda syubhat masuk zaman soal klaim mengalim gaji ngaji ilmu ni. Tak kerja tak mana pun, tak buat kerja pun. Non berlebihan dah tak sedekah pula. Cuma marah sedekah pula kan kita tambahlah pula jadi makanan. Maka sebenarnya Quran pun min thayyibat. Min haram thayyiban. Yang mana thayyibat halal thayyiban. Halal tak thayyiban tak boleh. Halal tapi tipu. Halal tapi syubhat. Thayyibat tapi haram. Baik berkualiti dan sebagainya tapi haram. Halalan dan thayyiban. Dan yang ingat kulu washrabu wala tusrifu. Ingat lagi. Makanlah yang halal, makanlah yang baik-baik tapi ingat yang melampau. Apa yang melampau? Kata Imam Ghazali, seburuk-buruk diisi dalam perut yang halal. Tapi banyak sangat. Seburuk yang diisi dalam perut kamu ialah yang halal. Tapi terlalu banyak. Yang tak perlu. Maka Imam Ghazali mengaturkan sistem makanan dia pada anak-anak, pada murid-murid. Dia kata gini. Tiap hari kita makan sedap. Mau kaya-kaya lah ni. Kita pun kaya juga, alhamdulillah. Sedap banyak ada kuah lah. Makan roti dengan kuah. Itu sedap lah. Minggu. 6 hari. Ahad, Isnin, katakan. Hari Sabtu contoh je. Satu hari seminggu makan tak sedap. Maknanya roti kering. Contoh je. Jadi maknanya roti dengan kuah itu 6 kali. 6 hari. Sekali roti yang berkuah. Sedap lah. Maaf. Yang sedap tu 6 kali. Tak sedap sekali. Yang sedap, maafkan saya. Mana betul? Itu lebih kurang. Dan kita bagaimana? Jadi ada sedap. Semua sekali lagi sedap. Kita lakukan. Tiap dia makan enak, makan lazat, makan yang berkualitas, yang hebat. Sekali itu lagi sedap. Itu bahaya. Jadi berbahaya. Saya ulang semula. Imam Ghazali menunjukkan 6 kali makan biasa, sekali yang sangat ringan. Kita pula 6 kali biasa yang sedap, sekali lagi sedap. Akhirnya lupa orang miskin. Lepas itu kata Allah SAW juga, iyyakum bitana'um. Jauhkan bernikmat-nikmat. Walaupun mampu. Mampu tapi jauhkan bernikmat. Sebab kita tak tahu esok berlaku. Sekarang katakanlah kita dah bajet dah. Bulan 5 nak buat sekian, 6 sekian, 7 sekian. Rupanya corona datang. Bulan 3 dah berhenti dah. Allahu Akbar. Allah Maha Perancang. Allah Khairul Makirin. Dah rancang duit sekian-sekian. Stop. Mungkin ni tak tahu agak besok akan berlaku besok atau lusa. Yang Qadan tak tahu, Allah punya tahu. Maka sebab itu berjimat-jimat. Kata Syekh Mak Ghazali dalam kitab kecilnya, saya lupa kitab dia kata ini. Orang yang berjimat ialah orang kaya yang berjimat. Kalau miskin berjimat, itu bukan jimat. Masa kaya dia berjimat. Syekh Mak Ghazali almarhum, dia meninggal tahun 90-an. Dia kata orang kaya berjimat itu orang yang pandai berjimat. Miskin jimat itu bukan jimat, semua pandai. Semua pandai berjimat. Masa air tak ada, sikit-sikit dia duduk. Masa air ada, melimpah ruang. Jadi, berkaitan makan. Maka sebab saya ulangi, makan minum jaga. Halalan, thayyiban dan yang israf. Yang seterusnya adalah berkaitan makan juga. Fakir miskin. Saya tidak mengurus, tidak peduli ke soal muslimin, lais minna. Begitu bukan makin. Minum bukan daripada mereka. Maknanya, kena kepedulian miskin-miskin ini. Alhamdulillah kita NGO, Mawadah, lain juga buat khidmat, memberikan makanan, ambil beras lah, berbagai alhamdulillah baik insya-Allah. Jangan sampai kita senang lenang, kita kaya raya, biar orang lapar. Allah katanya nanti, sebuah kampung, sebuah negeri cukup rezekinya, cukup.
Tidak siapa boleh lapar. Melainkan orang kaya marah kata dia. Cukup Allah bagi. Orang kaya marah kata dia. Bukan dia malas. Tapi kadang Allah orang kaya marah kata dia. Orang kaya tanya. Latus alunna yamna'an na'im. Allah akan tanya. Nikmatnya. Makan minumnya. Pakaiannya. Kan orang sebut Allah akan tanya. Mali min ayat tasabuh. Maaflah. Hartanya mana? Mana gunakan? Dapat halal. Masya Allah. Gunakan haram. Walhamdulillah. Dapat haram. Guna haram. Sama. Yang kita nak lah. Yang dapatnya halal. Digunakan. Itu soal makanan. Juga minum. Ada kaitan yang lain. Seorang sahabat. Seorang rajul. Seorang laki-laki. Yang berdoa. Ya Rab. Ya Rab. Dalam gambar Al-Fatih 40 itu. Berdoa. Allah tak terima doanya. Sedangkan layak. Sebab dia musafir. Dia zalimi. Dia bersusuh berdoa. Tak terima sebab apa? Karena makan haram. Makan haram. Makan, minum, pakaian. Sedangnya haram. Tak terima. Maka inilah perkara. Maka mereka puasa juga lah. Puasa lah. Maka kam sa'imin. Ismin sayami la ju'atas. Kami puasa pada puasa kan pada karena tadilah faktor makanan, kepedulian pada masyarakat sebagainya. Yang sebenarnya nanya juga pasal perkataan ni. Mulut kita ni di antara perkara yang merosakkan pahala puasa. Kenapa Allah katanya? Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika akan masuklah. Perkataan kita, perbuatan kita, pertendangan kita, seluruhnya masuklah akan tanya. Siap tanya. Dan tanya ingat, tak panggil ramai-ramai. Oh, panggil tersenang. Panggil surada. Fardan, fada. Seorang-seorang ada panggilannya. Dia kena jawab satu-satu. Kesang ta'ala. Ingat, perkataan kita. Sekarang begitu penulisan juga. Ingat, akan tanya. Maka tulislah apa-apa tulisan pun berfikir 1000 kali. Manfaat atau tidak? Kalau manfaat, Masya Allah. Teruskan. Kalau tidak, jangan lakukan. Karena min husn Islam hari, tarku ma la ya'ni. Islam baik itu tarku ma la ya'ni. Tinggal mana yang tak terfaedah. Penulisan ke, perkataan ke, perbuatan ke, apa saja. Jangan buat yang tidak. Bercakap mesti benar. As-sidq pada fil kalam. Cakap benar. Niat yang benar. Perbuatan yang benar. Segala benar. Kalau tidak, maka jadi kazab atau pembohong. Pembohong ni neraka tampaknya. As-siddiq syurga insya-Allah taala. Sampai matlamat. Alhamdulillah sampai pada takwa insya-Allah sebahagian kecil sebut tu. Mungkin 1% saja daripada yang sepatutnya sampai. Itu Allah malam. Terima kasih. Alhamdulillah Ustaz, kita dah banyak mutiara-mutiara yang kita lemparkan, yang kita bentangkan pada hari ini kerana selamat kita dalam perbincangannya lah untuk meraih rahmah Allah itu melalui kegiatan-kegiatan yang disebut Ustaz tadi, bersedekahnya, memperbetulkan niatnya, memperbetulkan cara-cara kita berpuasa insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita dah hampir Ustaz ya, kita mencecah 1 jam kita berbicara tentang mutiara-mutiara ilmu berkaitan tentang puasa ini. Dan akhirnya Ustaz, mungkin apakah nasihat-nasihat Ustaz ya kepada para pendengar dan juga kita semua yang menyaksikan rancangan ini, khususnya kita ada jauh lagi ni, ada 20 hari lagi berpuasa ni. Mana kita punya track ni jauh lagi. Kita harap taklah berlaku apa turun naik dan sebagainya. Aku okey ke tak okey. Jadi mungkin nasihat Ustaz kepada kita semua, mudah-mudahan ya, rahmat Allah itu terus kita dapat, keampunan Allah terus kita dapat ya. Dijauhi daripada api neraka pun kita dapat semuanya insya-Allah. Mudah-mudahan sebagai penutup kepada perbincangan kita. Silakan Ustaz. Terima kasih. Yang pertama-tama sekali hatilah. Hati kita betul segalanya. Qalbun yu ditamakan qalb kerana yataqallabu berbalik. Hari ini kita kuat, kita beriman, alhamdulillah besok tak tahu lagi. Sebab kita berdoa semuanya, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'at. Sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'at. Yang lagi baik. Lupa Allah. Manusia yang susah sangat. Memang ada. Kal faq ayan kul kufr. Kal faq ayuna kufr. Hampir ke fakir itu bab kufur. Maka jangan sampai kufur lah. Minta jauh pada fakir ni. Maka ini pun penting juga. Maka sebab itu doalah di mana kita berada, kita bersama Allah Taala. Allah ma'ana, Allah ma'ana, Allah ma'ana. Doa. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa
Ramai juga orang yang Masya Allah hidupnya baik, kanak-kanak mudanya, remajanya. Pension je hilang untuk sebab dapat tawaran besar. Dulu gaji dari 6,000, pension dah 60,000. Pun bermaksiat, ma'ayazubillah. Dah pension dah. Kerja baik mati nak maksiat. Berdoalah Allah maghfirna sunnah khadimah wala tahna sunnah khadimah, itu doa. Itu doa. Jadi yang pertama, yang kedua minta khatamkan kita ini dengan itu ada doa yang teruskan doa. Sebab doa senjata mukmin. Doa senjata mukmin. Kita ikhtiar dan doa. Masuklah kes corona ni pun. Ikhtiar Masya Allah guna alhamdulillah KKM dah usaha sungguh-sungguh dah. Abang usaha dah, tapi tak cukup kita berdoa. Tak cukup, tidak je tak cukup syaratnya. Maka doa sebagai penutup segala-galanya, penguat segala, tunjang segala-galanya. Ikhtiarlah macam mana pun, doa silah mukmin. Katakan apapun, bidang apapun, jangan lupa doa. Sungguh-sungguh doa. Ikhtiar pasti. Selagi mampu, nak ikhtiar. Tapi jangan lupa, malah utamakan doa itu. Doalah Allah, ya mintalah apa doa untuk apapun. Walaupun minta jauhkan berdoa. Bukan ramai-ramai, sendirian. Lebih aula bersendirian bangun semata malam. Hal yang fadha'nahu. Berapa ramai orang Malaysia yang bangun tu malam untuk berdoa tu. Hindar daripada obatnya. Ramai-ramai okeylah. Tapi yang seorang-seorang yang makbul sangat. Itu yang pertama untuk semualah. Untuk saya sendiri, untuk saya sendiri pula ya. Sebenarnya untuk sendiri tu. Yang sendirinya ingat. At-ta'muruna nas bil birri wa tansawna anfusakum antum tatlun kitab. Afala taqilun. Itu amaran. Yang bercakap dulu. Yang bercakap. Apakah pandai bercakap, pandai berpidato, pandai berkhutbah, pandai bersyarah, bertakbir, kamu lupa diri kamu sendiri? Semayang awal waktu berjamaah, dia tak semayang. Semayang dekat ujung-ujung habis. Infaklah. Dia takut. Tansawnakum antum kitab. Afala taqilun, tak mengakalkan. Lima taqulu nama la taf'alun. Itu lagi mencabar. Kenapa kata-kata ini yang bercakap. Dia kata, takut nak ada namanya. Takut orang alim yang munafik. Kenapa? Cakap tak buat. Banyak khutbah, banyak berpidato tapi kosong. Ini masalah lah. Tak. Baca Quran banyak berquran tapi tak sampai hati pun. Dan kanan. Yang pertama saya soal doa tadi. Yang kedua, bisa sendiri yang bercakap. Sebab gini, yang bercakap tak sampai hati orang lain. Ada kisah wali-wali ni. Ada seorang yang bertaraf wali. Entah di mana lah, bukan Baghdad lah kalau dalam lama ni. Jadi dia bercakap orang ikut. Sekali orang hamba masa hamba ambil masa ada lagi ni Tuan Syekh. Doakanlah, doa mujarab, doa Allah mustajab. Semoga supaya kami dibebaskan menjadi hamba. Kami jadi hamba lagi. Dia diam aja. Doakan Syekh supaya kami dibebaskan menjadi hamba. Dia diam. Setahun pada orang minta tu, tahun naik atas mimbar masjid, dia berdoa, dia menyuruh supaya hamba dibebaskan. Habis Jumaat, semua tuan menyamah, bebaskan semua hamba. Dibebaskan semua hamba ni. Hamba jumpa Tuan Syekh, kenapa tak beritahu setahun lepas lagi? Kami kan lama dah bebas. Setahun lagi dia hamba. Tuan berdoa, tidak. Aku semua zaman tu orang tak ikut. Allah tak makan sebab aku tak sedekah. Dia aku simpan duit setahun, aku beli hamba, aku bebaskan. Bukan cakap. Maka sebab kata-kata diterima. Allahu Akbar, kita tak jadilah itu. Sedekah. Dia tak mampu tak salah. Yang mampu, maksudnya yang mampu. Jangan tak punya malam kenapa demam tak aji lah. Kena usahakan qiyam mulai ini satu kewajipan untuk kita. Dia sunat. Hukumnya tapi wajib diri sendiri. Walau rakaatain. Dan sematan Ramadan yang kita doa awal tadi, Allah balik Ramadan ini 4 perkara nak buatlah. Yang pertama, puasa sebaik-baik mungkin. Sebaik-baik mungkin itu puasa yang sebutlah puasa khawas ke apa itulah. Maknanya puasa yang sebenarnya bukan hanya tidak makan, tidak minum, tidak, tapi hati juga berpuasa. Mulut juga berpuasa, telinga puasa dan juga berpuasa. Yang pertama. Yang kedua, qiyam. Sebab qiyamahu bukan semua qiyam maqamahu, bukan puasa saja. Malam dimanfaatkan. Malam ini semaksimalnya. Bukan maksud sembahyang sepenuhnya. Ada sembahyang beratus rakaat. Tidak.
semampunya, tapi bukan sembahyang saja. Baca Quran. Ya, bukan Quran baca saja, tapi tadabburnya. Sebab ada orang faham, berbanyak membaca Quran. Mesti khatam. Ya, alhamdulillah khatam, sunat. Tapi apa artinya kalau khatam berkali-kali, satu habaq tak faham. Lebih-lebih kalau baca tak betul pula. Tak betul bacanya. Lagi Allah melaknat, Quran melaknat. Fal Quran yang anu. Berapa kali Quran? Fal Quran yang anu. Quran melaknat sini kan baca tak betul. Tak betul kan tak belajar. Tak betul tak belajar tak masalah. Alamin ngalamin. Alamin ngalamin. Suratul Lazi tak apa. Baca orang pada siap dia. Suratul Lazi tak boleh. Suratul Lazi tak boleh. Tapi itu kemampuan dia. Insya-Allah baik. Jadi maknanya salah itu tak belajar. Kadang belajar usaha tak dapat, insya-Allah berpahala. Yang kedua, yang ketiganya ikhtiarkan untuk infak ni. Infak fisabilillah, semampunya lah. Semampunya kena infak fisabilillah. Tidak mesti banyak. Sekarang kita mampu. Sebab kita mampu. Kalau tak mampu apa boleh buat. Yang keempatnya ikhtiarkan untuk mempertingkatkan kerohanian kita ni. Sebab roh ni mesti dijaga. Dan seorang syekh juga zaman salaf. Dia tanya murid dia, wahai muridku, bagaimana kamu kalau tak makan satu hari? Tuan guru Syekh, Tuan Syekh, laparlah saya. Kedua hari, saya lapar. Seminggu saya tak mampu bergerak, Tuan Syekh. Kalau sekali lagi saya mati, Tuan Syekh. Itu rohani kamu tak pergi makan. Berapa lama tak makan rohani kamu? Satu hari. Dah setahun tak makan. Kamu dah mati dah jiwa kamu ni. Kamu tidak ada lagi sebenarnya. Itulah maknanya gitu. Sebagian saya makan hari berkali, roh ni kena jaga juga. Kena beri. Kena makan. Makan roh jalan, zikrullah, muhasabah diri, infak fisabilillah, ada berbagai bakat. Sujud kepada Allah Ta'ala dengan sesungguhnya. InsyaAllah, moga-moga Allah terima puasa kita, qiyam kita, sedekah kita, dan mujahadah kita. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih bahagia pada Ustaz Ismail Cikgu atas perkongsian sebagaimana disebut Ustaz tadi bahawa hidupkan roh kita ini ya, bulan Ramadan ini dengan qiyam kita walaupun hanya dengan solat sunat 2 rakaat. Inilah perkara yang paling mudah lah, paling tidak ya, walaupun kita malu nak sebut, tetapi sekurang-kurangnya memanfaatkan kesempatan ruang yang ada, usaha sedaya upaya memanfaatkan malam kita bukan setakat puasa sepanjang masa, tetapi kita solat sunat 2 rakaat dengan tahajudnya, solat hajat dan sebagainya. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita dah hampir ke penghujung rancangan kita, siaran kita pada hari ini. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala puasa kita pada bulan Ramadan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan segala amal kita yang dilakukan walaupun sekecil mana sekalipun juga akan dikira oleh Allah sebagai pahala yang berganda insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada bahagia Fadil Ustaz Ismail Cikgu atas peluang dan juga masa yang diambil walaupun dibahagikan sibuk jugalah dengan program-program. Kata orang makin berlaku PKP ni makin sibuk dengan online dan sebagainya, kuliah-kuliah dan sebagainya. Para asatizah pun sibuk ceramah. Kerana tak boleh ceramah di masjid, diberikan kelonggaran dan sebagainya, maka kita dapatlah berkuliah dan berceramah kita insya-Allah di dalam alam-alam maya sedemikian rupa insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Saksikan kita punya website kita dan juga Facebook waqtv.my insya-Allah dengan berbagai lagi program-program dan kegiatan dakwah yang kita akan lakukan, ilmu yang kita akan sampaikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan kita akan terus dicelikkan, dicerdaskan dengan ilmu. Mudah-mudahan kita akan menjadi generasi yang terbaik insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita berjumpa pada siaran-siaran yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.